dan kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami melalui laman Facebook, cariannya adalah Forum Perdana Ehwal Islam yang latar belakangnya berwarna biru. Saya nak beralih kepada Ustazah Zawiyah. Saya agak beremosi sikit, bukan apa. Perkara ini masih begitu baru lagi pada saya, Ustazah. Dan sebagai anak ni, kita nak melakukan yang terbaik untuk ibu kita. Kalau boleh, kalau dia pergi, kita nak tangan-tangan kita yang memandikan dia. Itu yang orang kata terkilan sangat. Kerana kita tidak dapat buat perkara itu. Sebab itu, kalau boleh, Ustazah Zawiyah, dalam Islam ni usahakan dapat mandi. Pandang wajah dia pun pahala. Jadi minta Ustazah teruskan. Terima kasih kepada moderator kita. Memang betul lah ya, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi telah bersabda, dalam dunia ni kalau kita lihat saja, tak payah buat apa-apa, tak payah cakap, tak payah apa, tapi kalau kita lihat 3 perkara dalam dunia, maka insya-Allah kita akan dapat pahala dan dikira sebagai ibadah, iaitu pertama, melihat ibu bapa. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, tengok ibu bapa pun kita dah dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita dengar apa dia yang cakap, kita buat apa yang disuruh, maka sudah tentulah akan lebih baik, akan lebih baik lagi dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita melihat Al-Quran, insya-Allah. Bukan termasuk kita baca dapat pahala, tengok Al-Quran juga, insya-Allah kita boleh mendapat pahala. Dan yang ketiga, Nabi kata kita melihat Baitullahil Haram, dan ada setengah riwayat mengatakan kita melihat lautan, kerana lautan menggambarkan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa Allah memberi Islam memberi kehebatan ini? Islam beri pahala yang banyak kepada kita, hanya sekadar melihat. Sebagaimana telah disebut oleh panel kita yang pertama tadi, disebabkan ibu yang telah mengandung kita, yang bukan sekadar mengandung, bahkan melahirkan kita. Dan telah disebut dalam Al-Quran bagaimana susah, bagaimana peritnya semasa mengandung. Sebab itu digambarkan di dalam surah Maryam, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Maryam semasa nak melahirkan Nabi Isa, di mana dia telah keluar daripada rumah, pergi menyandar di sebatang pokok kurma, tuan-tuan. Nak mencerita betapa sakit, betapa azabnya, hanyalah orang yang mengetahui saja bagaimana perit, pedih, sakitnya di dalam melahirkan anak. Dan apa kata Maryam? Ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baiknya kalau kau dah ambil nyawaku terlebih dahulu sebelum ini. Maka sudah tentu tidak ada apa-apa kenangan lagi di dalam hidupku, ya Allah. Ini sebab Maryam, tuan-tuan dan puan-puan semua, seorang insan yang dipilih oleh Allah SWT untuk melahirkan seorang Nabi dan Rasul, pun mengadu pada Allah SWT betapa sakit, betapa peritnya semasa nak melahirkan anak. Yang kedua, diceritakan pada kita dalam surah Al-Qasas, menceritakan di antara ayat 7 sampai 13 bagaimana Nabi Allah Musa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana di zaman Firaun supaya semua anak-anak lelaki dibunuh. Maka Allah memerintahkan kepada ibu Musa supaya menyusukan bayi itu terlebih dahulu sebelum dihanyutkan ke laut, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana perasaan seorang ibu nak berpisah daripada anak yang begitu, yang masih kecil, tapi atas desakan dan kehidupan yang tak dapat dielakkan. Maka ibu Nabi Musa telah memberi susu dan juga telah menghanyutkan Nabi Musa, dan dipungut oleh yang disebut orang-orang yang daripada tentera daripada Firaun, dan diserahkan kepada isteri Firaun, Asia, seorang insan yang hebat. Dan semasa itulah bagaimana derita pedihnya ibu Nabi Musa, bagaimana keadaannya.
kerana berpisah dengan anak dia, hampir-hampir menceritakan bahawasanya itulah anak dia. Tapi atas perintah Allah SWT supaya dia bertenang, supaya bersabar, maka alhamdulillah akhirnya Nabi Musa dibesarkan dan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Saya nak beralih pada Prof Muhayya selaku pakar mata, Prof. Bila kita sebut saja ibu ni, kadang-kala kenapa air mata kita begitu murah apabila kita memandang saja ibu, kita dengar saja suara ibu, kita dengar saja nama ibu, air mata kita secara automatik dia mengalir, Prof. Kenapa boleh berlaku demikian, Prof? Sila. Terima kasih Dr. Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apabila seseorang itu menangis, ia disebabkan emosi. Ya, jadi sebenarnya kajian saintifik menunjukkan apabila air mata yang dikeluarkan disebabkan emosi dibandingkan dengan air mata yang keluar disebabkan mungkin masuk habuk, berlainan komponennya. Betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata kita dikeluarkan sebanyak 2.5 mikroliter setiap saat tanpa kita buat perancangan, tetapi Allah Maha berkuasa di mana kita sentiasa dengan jelas dapat melihat disebabkan oleh jumlah yang tepat ini. Tetapi apabila kita beremosi, mencurah-curah air mata kita keluar disebabkan sentuhnya mata hati kita. Jadi kita nak tahu kenapa dengan ibu kita rasa sangat dekat. Dari segi kepakaran yang saya nak sebutkan di sini ialah sebenarnya mata manusia apabila dilahirkan, satu komponen dalam retina mata dinamakan fovea pada melahir tidak berkembang lagi. Maka waktu itu apa yang mereka dapat lihat ialah hanya mungkin 6 inci sahaja depan mereka. Sebab itu kanak-kanak lahir semua tak nampak, Ustaz. Ya? Tetapi dalam masa 3 bulan terbentuklah dengan jelas komponen yang fovea ini, maka kanak-kanak atau bayi itu dapat fokus pada satu objek. Perhatikan betapa hikmahnya bila kita menyusukan badan, jarak antara ibu dengan anak pada hari yang pertama amat dekat. Sebab itu wajah pertama yang anak atau bayi melihat adalah wajah ibu mereka. Dan dalam masa 3 bulan mereka dapat fokus dengan tepat dan begitulah terbentuknya kasih sayang, terbentuknya emosi dan kaitan emosi yang amat kuat. Sebab itu apabila mereka besar lagi, maka makin jelas dan mereka mula berjalan, muka nampak sedikit, dan oleh kerana bonding yang sangat baik antara ibu dan anak ini cepat tersentuh. Dan kita tahu kita ada 2 jenis mata, ya, mata fizikal dan mata hati, dan kita menangis apabila mata hati kita tersentuh. Sebab itu adalah penting bagi kita sebagai ibu semua untuk mengetahui bagaimana kanak-kanak ini berkembang dan menggunakan sebanyak masa yang kita ada bila bersama dengan bayi kita. Wallahu a'lam. Terima kasih, Prof. Begitulah berharganya seorang yang bergelar ibu, dan kita mengharapkan penonton yang menonton rancangan ini bersama anak-anak ingatkan kepada mereka, satu hari nanti mereka juga akan menjadi seorang ibu. Dan perkara ini ibarat roda yang berpusing. Kalau kita buat hari ini kepada anak kita, tidak mungkin, tidak mustahil satu hari nanti anak akan buat balik kepada kita. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami membincangkan wajah terindah Forum Perdana Ehwal Islam.